Saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Sepatutnya malam ni saya kalau ikut kuliah bulanannya di Masjid Penjara Tapah. Tapi sebab ada COVID kat sana, ada kes. Jadi kita tak boleh pergi. Kalau pergi kat kena swab, tak boleh keluar daripada penjara kan. Jadi tak boleh pergi. Dia orang tukar ke taman Siseli, Teluk Intan. Tiba-tiba tak perasan entah macam mana, entah dia jawatan kuasa, rupanya bertembung dengan ustaz lain. Lepas tu ikutkan malam ni rehat dah lah. Tiba-tiba ustaz kami kata pergi kat Masjid Al-Muhajirin, ada kosong. Tu yang sampai ke sini ni. Tu cerita dia. Jadi Allah yang merancang segala-galanya. Asalnya tak ada perancangan pun ke sini. Jadi Allah dah tentu siap dah. Jadi baik, pertemuan kita kali yang kedua. Setelah hari itu kita buat sambutan Maulidur Rasul kita. Jadi malam ni sebabkan tiba-tiba ceramah mengejut, kita pun mengejut juga lah nak cari apa nak cakap malam ni. Jadi saya ambil nakal daripada kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub, kitab tasawuf. Kita rujuk kisah ni daripada kitab tasawuf, karangan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani. Jadi ada satu kisah daripada kitab ni yang kita boleh kongsikan bersama. Kemudian kita tengok apakah intipati daripada kisah ni. Saya bacakan dulu kisah ni. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, kata Miqdad ibnu al-Aswad. Ada seorang sahabat Nabi nama dia Miqdad ibnu al-Aswad. Masuk aku atas Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia. Masuk sini yang mana kata dia bertemu. Miqdad ibnu al-Aswad ni dia bertemu dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga. Maka mendengar aku akan dia berkata. Miqdad kata dia dengar Abu Hurairah kata. Abu Hurairah kata apa? Sabda Nabi SAW. Abu Hurairah kata, Nabi kata, berfikir satu saat itu terlebih afdal daripada ibadat setahun. Tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah. Fikir satu saat lebih baik daripada ibadat selama satu tahun. Kata Abu Hurairah kata, Nabi kata. Yang dengarnya Miqdad ibnu al-Aswad. Kemudian masuk aku atas Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Miqdad ni dia jalan, berjumpa pula dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Nama dia Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas tu pakcik Nabi. Jadi Abdullah ni anak pakcik Nabi, makna kata sepupu Nabi lah. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pula dia berjumpa. Maka dia kata, maka aku dengar akan dia berkata. Kata Miqdad ibnu al-Aswad, dia dengar Ibnu Abbas pula kata. Ibnu Abbas kata apa? Sabda Nabi SAW. Ibnu Abbas kata, Nabi kata, berfikir satu saat itu terlebih afdal daripada ibadah 70 tahun. Tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sab'ina sanah. Fikir satu saat lebih baik daripada ibadat selama 70 tahun. Jadi kita ingat balik cerita dari awal tadi. Miqdad ibnu al-Aswad dia berjalan, dia jumpa dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, Nabi kata, fikir satu saat lebih baik daripada ibadat satu tahun. Itu Abu Hurairah kata. Dia kata Nabi kata. Kemudian Miqdad jumpa pula dengan Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas kata, Nabi kata, fikir satu saat lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Jadi bezanya, Abu Hurairah kata lebih baik daripada 1 tahun. Ibnu Abbas kata lebih baik daripada 70 tahun. Faham tu dulu, tak pergi di pening. Kemudian masuk aku atas Nabi SAW, kata Miqdad ibn al-Aswad. Dia bertemu pula dengan baginda Nabi SAW. Maka aku khabarkan dia dengan demikian itu. Kemudian Miqdad ceritalah apa yang berlaku. Dia ceritalah apa yang Abu Hurairah kata dan apa yang Ibnu Abbas kata. Kemudian maka sabda Nabi, benar mereka itu, kata Nabi. Nabi kata dua-dua betul. Apa yang Abu Hurairah kata pun betul, apa yang Ibnu Abbas kata pun betul. Pada awal tadi kita nampak macam berlaku tanakut, maknanya berlaku percanggahan. Sebab seorang kata lebih baik daripada ibadat setahun, seorang lagi kata lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Nampak macam bercanggah. Tiba-tiba bila khabar ni sampai kat Nabi, Nabi kata dua-dua betul. Yang ni yang ibadat lebih baik daripada setahun pun betul, ibadat lebih baik daripada 70 tahun pun betul juga. Maka aku seru, kemudian Nabi kata, seru olehmu akan mereka itu bagiku. Maksudnya Nabi kata ke Miqdad ibnu al-Aswad, panggil mereka berdua menghadap aku. Lebih kurang itulah. Maka Miqdad ibnu al-Aswad pun pergi cari balik dua orang ni, cari Abu Hurairah dan cari Ibnu Abbas. Sebab Nabi panggil. Pergilah mereka bertiga kembali kepada baginda Nabi SAW. Maka aku seru akan mereka itu. Maka bertanya Nabi SAW akan Abu Hurairah daripada fikirnya. Bila dah bertemu, Nabi pun tanya Abu Hurairah, apa yang ada dalam fikiranmu wahai Abu Hurairah? Maka sembah ia ni maknanya jawab ia, fikir daripada kejadian 7 petala langit dan juga bumi. Kata Abu Hurairah, apa yang ada dalam fikiran aku tengah fikir kejadian langit dan kejadian bumi. Maknanya Abu Hurairah nak jawabnya, Abu Hurairah fikir kejadian ciptaan Allah, alam ciptaan Allah. Gitu. Maka sabdanya Nabi, fikir engkau itu afdal daripada ibadat setahun. Bila Nabi dengar Abu Hurairah kata apa yang dalam pemikiran dia adalah memikirkan tentang penciptaan alam, ciptaan Allah, maka kata Nabi, apa yang kau fikir itu lebih baik daripada engkau ibadat selama setahun, kata Nabi. Kemudian Nabi kata lagi, dan sabdanya turun atasku ayat Quran. Dan Nabi kata, ada ayat Quran turun ke aku. Dan kemudian Nabi kata, kerugianlah bagi barang siapa membaca akan dia dan tiada mengambil fikir padanya. Nabi kata, siapa yang baca Quran tapi tak fikir apa yang Quran kata, maka rugilah teramat sangat, kata Nabi. Dan pada satu riwayat, kerugianlah baginya. Satu riwayat lagi kata, Nabi kata rugi, diulang-ulang akan dia 10 kali. Nabi ulang sebanyak 10 kali kata rugi tu. Dan iaitu ayat yang diturunkan itu ayat apa? Surah Ali Imran ayat 190 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sadaqallahul azim, yang bermaksud inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya bahawasanya pada menjadikan 7 petala langit dan juga bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bersalah-salahan siang dan malam, wan la ayati liulil albab, itu beberapa tanda, kata Allah dalam ayat ni. Yakni kata Syekh dalam kitab ni, atas kamal sempurna kudrat Allah Ta'ala bagi orang yang mempunyai akal. Kejadian ciptaan Allah ini kamal sempurna dengan kekuasaan Allah Ta'ala bagi orang yang ada akal. Maksud orang ada akal maknanya orang yang memikirkan tentang penciptaan Allah, yakni tiada dijadikan dia sia-sia jua.
Allah cipta alam ni, takkan ada satu pun yang Allah cipta adalah sia-sia. Kata Syekh dalam kitab ni. Kemudian tak habis lagi cerita dia. Kemudian bertanya pula Nabi SAW akan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi tanya pula Ibnu Abbas daripada fikirnya. Tadi Nabi tanya Abu Hurairah. Tanya Abu Hurairah, apa yang ada dalam fikiranmu? Maka jawab Abu Hurairah, fikir tentang kejadian alam, ciptaan Allah. Kemudian Nabi tanya pula Ibnu Abbas, apa yang ada dalam fikiranmu? Maka sembahnya jawab Ibnu Abbas, fikirku pada mati dan huru-haranya. Kata Ibnu Abbas, aku fikir mati dan huru-hara dalam menghadapi kematian tu. Maka sabdanya Nabi pun jawab, fikir engkau afdal daripada ibadat 70 tahun. Apa yang kau fikir tu lebih baik daripada ibadat selama 70 tahun. Maka kata Syekh, maka tiada berlawannya dua hadis itu kerana bersah-salahan pada fikirannya. Kata Syekh, kedua-dua hadis ni tidaklah bercanggah, tetapi bergantung kepada perbezaan fikiran setiap seorang. Jadi itu kisah baru. Kemudian kita nak hurai apa intipati yang kita dapat ataupun isi yang kita boleh ambil daripada kisah ni. Okey. Baik, kita ulang sedikit. Miqdad ni tadi dia berjalan-jalan, dia jumpa dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah kata ke dia, Nabi kata fikir 1 saat lebih baik daripada ibadat 1 tahun. Kemudian dia jumpa pula Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, Nabi kata fikir 1 saat lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Bila jumpa Nabi, Nabi kata dua-dua betul. Nabi pun panggil dua-dua. Kemudian Nabi tanya kepada Abu Hurairah, apa yang ada dalam fikiranmu? Maka jawab Abu Hurairah, aku fikir kejadian alam. Maka jawab Nabi, kalau itulah dalam fikiranmu, maka kamu punya fikir tu lebih baik daripada ibadat 1 tahun. Apa makna dia? Maknanya kita pada hari ini, bukan setakat zaman dulu sampai sekarang pun macam tu juga. Kebanyakan kita kurang memikir atau memandang kepada kejadian penciptaan Allah. Sebenarnya apa saja yang Allah cipta pada kita hari ini, Allah nak tunjuk kehebatan dan kekuasaannya pada kita. Tetapi kita tak pandang ciptaan Allah, malah kita lebih memandang pula kepada ciptaan makhluk. Dan bukan setakat memandang pada ciptaan makhluk, bangga pula dengan ciptaan makhluk, dan tak berbangga dengan ciptaan Allah. Itu yang masalah berlaku. Kan? Kita pergi Kuala Lumpur, tengok bangunan pencakar langit. KLCC, KL Tower, mendongak kepala tengok. Dia kata, tingginya bangunan, hebatnya. Dia kata hebat. Dah Allah cipta gunung Everest tu, daripada dulu sampai sekarang awak tak kata hebat. Tapi bila manusia buat, kita nampak hebat. Ini yang masalah ni. Sebab tu kata Nabi, kamu fikir 1 saat tentang kejadian Allah, ciptaan Allah, lebih baik daripada kamu ibadat selama kamu buat 1 tahun. Kamu buat ibadat, semayang, nak buat ibadat selama 1 tahun, tapi dalam pemikiran kamu tetap nampak makhluk yang hebat. Jadi tak ada guna ibadat kamu selama 1 tahun. Tujuan ibadat biar nampak Allah yang hebat, Allah Maha Kuasa. Tiba-tiba ibadat nampak juga makhluk yang hebat. Ini masalah. Sebab tu kata dia, lebih baik daripada ibadat 1 tahun. Contoh lagi lah. Macam apa yang berlaku pada zaman kita sekarang ni lah, waktu kita sekarang ni. Iaitu kita diuji oleh Allah SWT dengan wabak corona, kan? Dengan wabak corona. Dalam satu ayat Quran Allah sebut, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Artinya sesungguhnya Allah tidak malu membuat satu perumpamaan seperti nyamuk, kata Allah. Ba'udah tu nyamuk. Allah kata aku tak malu buat satu perumpamaan seperti nyamuk, fama fawqaha, atau lebih daripada itu. Allah maksudnya Allah tak malu hantar wabak yang halus kecil je, kan? Malah lebih kecil daripada nyamuk pula tu. Nyamuk kita boleh tahan kira nampak lagi.
Tapi ni lagi halus daripada nyamuk. Tak nampak. Scan tu bukan boleh tengok corona, scan tu suhu. Kan? Tak boleh nampak, kena tengok dengan mikroskop. Tak boleh nampak dengan mata kepala. Halusnya. Maknanya sini tu Allah nak tunjuk hebatnya Allah, kuasanya Allah. Tak perlu hantar tentera yang besar-besar. Kita kalau nak berperang, kita kena pakai senjata besar-besar lah. Kereta kebalnya, Sukhoinya, kan, jet pejuang lah, apa macam-macam yang besar. Lagi besar, lagi nampak hebat. Allah tak payah hantar besar. Allah hantar halus je, goncang satu dunia. Ranap ekonomi dunia. Negara-negara besar jatuh. Padahal satu virus kecil, halus je. Kita lagi besar daripada virus tu. Patut kita boleh lah buat apa-apa kat virus tu, pijak ke macam mana. Tak jadi. Tengok kuasa Allah. Tu Allah nak tunjuk lagi, nak kepada kita yang semakin jauh daripada Allah. Tak salahlah kamu mengaji soal sains ke, matematik ke, mengaji bidang kedoktoran ke, tapi ingat, sepandai-pandai kamu, secerdik-cerdik kamu, setinggi-tinggi mana pun ilmu kamu, kamu duduk di bawah kekuasaan Allah. Maknanya kamu tetap bodoh di hadapan Allah. Tapi hari ni manusia jadi sombong, kan? Lepas tu tagline dia kata apa? Tagline, kita jaga kita. Mana boleh kita jaga kita, tuan-tuan? Boleh kita jaga kita? Makhluk tak boleh jaga makhluk, sebab sama-sama bodoh. Mana boleh jaga? Saya buat contohlah. Kita bela lembu, kan? Kita bela lembu. Lepas tu dah petang lewat dah, kan? Lembu tengah ragut rumput. Kita pun tak makan nasi lagi. Lembu makan dah rumput. Kita tuan lembu tak makan lagi. Lebih teruk daripada lembu. Jadi tuan lembu kata, aku nak balik makan nasi. Semayang asar pun tak lagi ni. Dia pun cari lembu paling besar sekali. Dia panggil lembu sadar. Lembu sadar, lembu balik gym, ketul-ketulnya lembu. Dia ambil lembu paling besar, dia lantik lembu tu sebagai ketua lembu. Dia lantik sebagai ketua lembu, Perdana Menteri dia. Kan? Dia pun tarik telinga lembu, bisik ke lembu. Lembu, aku lantik hang jadi ketua segala lembu. Jadi aku ni nak pergi makan ni, lapar perut. Hampa dah makan tak apalah, aku belum makan. Aku nak balik rumah makan dengan semayang asar. Habis aku makan dengan semayang lagi, aku datang balik, engkau pastikan kawan-kawan kau semua dah masuk kandang. Faham tak? Lembu kata, Anda faham lah kot, kan? Tak apa lah. Dia pun tinggal lah lembu tu, baliklah rumah, makan nasi dengan semayang. Habis dah selesai makan nasi semayang, dia pun datang balik. Tuan-tuan rasa lembu kat luar kandang lagi ke, atau dah masuk dalam kandang? Duduk kat luar, mana ada dia masuk lagi, sebab dia lembu. Lembu mana boleh jaga lembu. Tengok-tengok, kat luar lagi, bodohnya lembu. Tokek dia marah dah. Tokek dia panggil lembu yang dilantik ketua tadi. Aku habak dah kan kat hang, suruh kawan-kawan hang masuk dalam kandang. Asal hang tak hati hangat bodoh. Dia marah lembu tu. Lembu kata, siapa bodoh? Hang lah bodoh. Aku lembu, mana boleh jaga lembu. Yang nak jaga aku kena lebih atas daripada aku. Siapa boleh atas lagi daripada binatang? Manusia ni. Sebab lembu ada otak, manusia pun ada otak. Tapi lembu ada otak, tak ada akal. Manusia ada otak, ada akal. Lebih manusia daripada binatang. Ini ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Sesungguhnya aku nak jadikan di bumi ini khalifah. Kita khalifah kepada alam. Kita yang jaga alam. Nampak? Jaga lembu, jaga kambing apa semua. Lembu jaga lembu, mana boleh? Jadi tagline lembu jaga lembu tak boleh. Jadi tokai lembu jaga lembu, barulah lembu masuk kandang. Dah kalau kita sama-sama manusia, mana boleh kita jaga kita? Maka tokai manusia, yang cipta manusia, kena jaga manusia. Siapa dia? Allah. Maka tukar tagline, Allah jaga kita. Barulah itu namanya umat tauhid. Kalau kafir yang kata kita jaga kita, tak pelik dia kafir. Kita orang beriman kan? Kenapa kita tak nampak Allah? Kenapa nampak diri sendiri lagi? Kenapa nampak kita? Tu masalahnya.
Dah bagi penyakit gini, ingatkan sedar. Tak sedar lagi, sombong lagi. Ni tu Allah nak tunjuk kepada kita. Jadi sebenarnya kata ulama, penyakit ni datang bukan nak uji kesihatan kita, bukan pasal masalah kesihatan, tapi sebenarnya Allah uji keimanan kita, khususnya orang-orang yang beriman. Bila aku hantar penyakit ni, kamu nampak siapa? Kamu nampak aku, yakni Allah, atau kamu nampak doktor, perubatan, KKM, vaksin? Sampai ada orang Islam di antara kita yang berkata, kalau dunia tak jumpa vaksin lagi, mampuslah kita. Memang mampuslah. Mampus akidah. Sebab apa? Sebab dia nampak vaksin boleh selamatkan dia. Tuan-tuan, saya nak kata ni belum Dajjal datang. Ini baru WHO datang. Kita dah tunduk dengan kafir. Bayang kalau Dajjal datang. Nampak? Kenapa kita tak nampak Allah? Kenapa kalut dengan ubatan-ubatan ciptaan barat? Dah tak ada ubatan-ubatan daripada ciptaan Allah, daripada sunnah Nabi. Dalam satu hadis Nabi, hadis yang sahih, di dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi sebut fil habbati saudai, dalam habatus sauda, syifaun, ada penyembuh, min kulli da'in, bagi setiap penyakit, ilas sama, melainkan mati. Hadis ni hadis sahih, bukan hadis maudhu', bukan hadis dhaif. Hadis sahih dalam kitab Imam Bukhari, hadis sahih. Kata Nabi, dalam habatus sauda itu ada penyembuh bagi semua jenis penyakit, tak kira penyakit apa pun, dalam habatus sauda, melainkan mati, kata Nabi. Kalau kita percaya dengan Nabi, sayang Nabi, cinta Nabi, patut ikutlah Nabi kata. Tak. Nampak? Lebih sanggup kepada percaya yang bukan datang daripada Nabi. Kalau bukan datang daripada Nabi tu, cendekiawan Islam boleh tahan lagi. Tak, datang daripada kafir pun percaya tak? Nabi dia tak nak percaya, kafir dia percaya. Ada jadi macam mana kita? Jadi macam mana kita umat bertauhid kalau begitu? Kan? Semayang dah, kopiah atas kepala dah. Ni lah Nabi kata, kamu ibadat tapi kamu tak pernah fikir, maka ibadat kamu sia-sia. Lebih baik kamu fikir sesaat daripada ibadat selama setahun. Lebih baik daripada ibadat selama setahun. Fikir sekejap, renung balik. Kita ikut siapa? Telunjuk siapa? Kiblatkan siapa? Islam ni bukan hanya pada semayang saja, tuan-tuan. Islam ni bukan hanya pada main baca Quran saja. Islam ni bukan bahagian umrah haji je. Islam ni ad-din. Apa makna ad-din? Ulama hurai. Ad-din tu makna agama. Apa makna agama? Agama ni nizamul hayah. Apa makna nizamul hayah? Cara hidup. Bila sebut cara hidup, iaitu daripada bangun tidur sampai tidur balik, daripada pagi sampai ke pagi esok, 24 jam. Apa saja yang kita buat dalam hidup, itulah mencerminkan agama. Jadi bila kita mengaku agamaku Islam, apa saja kita buat dalam hidup ni mesti hidup cara Islam. Barulah nama agama kita agama Islam. Tiba-tiba bahagian Islam kita ambil bahagian semayang saja, bahagian puasa saja, bahagian bayar zakat saja, bahagian haji saja, umrah saja. Dah yang lain, bahagian ubatan tak ikut Islam, bahagian perundangan tak ikut Islam, bahagian apa lagi, benda-benda lain tak diikut Islam. Habis. Jadi ikut mana? Sedangkan udkhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam itu semua sekali. Tapi kita ambil separuh-separuh, sebahagian-sebahagian. Saya nak bagi kita nampak sama-sama, tuan-tuan. Kalau kita ambil Islam ni sebahagian, lagi sebahagian, maknanya kita ambil apa? Dia ada dua je. Wahadaina hunajdain, kata Allah. Aku bentangkan kepada kamu dua jalan. Satu jalan Islam, jalan bukan Islam. Bukan Islam tu nama beradab sikit lah, nama sedap. Nama kasar dia apa dia? Nak sebut kafir pun takut oh. Kafir, kapiak. Jadi dua jalan je, sama itu je. Kalau kita pilih jalan Islam, betul lah kita orang Islam. Bila kita tak pilih jalan Islam, automatik kita pilih jalan kafir. Itu je.
Kan? Jadi kalau kita dalam hidup ni, sebahagian kita ikut Islam dan sebahagian lagi ikut mana? Nah, bukan Islam tu boleh kafir. Dah macam mana? Nah, habis takkan lagi di hari kiamat separuh badan masuk syurga, separuh badan masuk neraka. Dah. Macam mana? Mana boleh? Kan? Jadi yang hak tak boleh bercampur dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Kerana bila yang hak campur yang batil, dia tak jadi hak, jadi batil. Sabun tu bersih, kan? Wangi, cantik, elok buat kita mandi. Tiba-tiba jatuh dalam lubang jamban. Kan? Kalau lubang jamban tu airnya bersih, tak berat, ni ada tai. Tak banyak mana lah, penuh. Dekat 2 bulan lah tak pam. Tai tu. Jatuh sabun tu wangi, baru beli kedai, ada plastik lagi masuk dalam tu. Gamak ke kita nak ambil balik sabun tu buat mandi? Tak amat dah. Walaupun sabun tu wangi, sabun tu bersih, tapi bila masuk dah lubang jamban, dia dah jadi kotor, dah jadi najis. Kan? Kita tak gamak nak pakai. Kalau ambil basuh balik pun geli rasa. Gitu. Kan? Macam tu juga bila sesuatu yang benar bercampur dengan yang salah, dia tak jadi benar, dia jadi salah semua. Kan? Kita buat merewang, buat kenduri, kita masak ayam 10 ekor dalam kuali besar. Kawah besar, kita pun masak ayam 10 ekor ayam. Tiba-tiba ada 2 ekor tikus duk main dekat atas kemah tu, gaduh sebab nak berebut Perdana Menteri. Tikus pun gaduh juga. Gaduh jatuh seekor, mati. Jatuh dalam kuali tu, kita gaul sekali. Nah, macam mana? Nak boleh makan ke tak? Kawan dia kata, ayam 10 ekor, tikus seekor. Menang ayam sebab 10 ekor. Boleh, tak apa. Boleh apa? Mana boleh makan? Walau seekor je jatuh. Nah, tu sama. Nah, bila campur benda tak elok sikit, dia tak jadi elok, jadi semua tak elok dah. Yang ni lah. Jadi kita ni nak kena ikut Islam ni, ikutlah serba-serbi betul-betul. Sebab tu Nabi kata mengikut Islam di akhir zaman ni diibaratkan seperti menggenggam bara api. Boleh tuan-tuan genggam bara api? Bara api jangan kecil-kecil, baru rokok tak jadi, rokok kecil je. Bara api sungguh, letak atas tangan, nak genggam boleh? Tak boleh. Pegang lepas sakit. Begitulah kita nak pegang Islam di akhir zaman. Nak pegang betul-betul Allah. Ini fitnah. Kita berada di zaman itulah, zaman fitnah. Nak ikut betul-betul Allah payah. Lepas tu berkali-kali dah kita minta daripada semua pihak lah, pihak atasan, pihak kerajaan, daripada Jabatan Agama Islam semua sekali lah, yang mana terlibat MKN dan sebagainya, untuk kaji semula tentang SOP yang ada dalam masjid. Kalau kat luar tu elok berselih, bunyi terkejut ingat bunyi apa. Azan dulu ke macam mana? Terus je? Gitu dah. Jadi lupa dah. Apa nama tadi? SOP tadi. Untuk kaji semula, bukan kita petikai tak, tapi kaji semula tengok. Kat luar tak ada masalah, siap melanggar bahu lagi. Tak payah kat luar mana lah. Tadi jadi saya ada barang niaga, tengok masa beli barang niaga macam mana. Berebut habis nak beli telur masin. Nampak gedegang-gedegang dengan langgar bahu. Dan tanya semayang kita tak boleh. Rapat sikit pun tak boleh. Dah. Sampai ada satu masjid tu saya pergi nak ceramah. Dia tak tahu agaknya saya yang penceramah malam tu. Sebab ceramah jemputan, dia tak kenal agaknya. Kan? Jadi saya ada di bahagian tepi masjid tu, dia ada tiang sikit. Saya tengok kalau saya rapat kat tiang, bolehlah seorang lagi masuk sebelah ni. Kan? Jadi orang cakap apa, boleh dah ramai sikit dalam saf. Tapi sebab seletip yang dia lekat tu kat tengah-tengah. Ni tiang, sini seletip, sini dinding. Jadi tengah-tengah. Saya pun fikir, alah tak payahlah nak ikut seletip sangat. Saya dirilah kat tiang ni, ajak orang belakang naik atas. Tiba ada orang pakcik duduk saf depan tu, dia toleh belakang. Hoi, sini. Dia tunjuk seletip tu. Dia suruh saya diri kat seletip juga. Kau asam, kalau tunjuk saja tak apa, ni hoi. Dalam hati kata tak apa.
Sagi aku dapat mic siap hang. Nah, dia tak tahu kita yang nak ceramah malam tu. Kan? Tapi janganlah macam tu. Kan? Beradablah cakap. Dan nak ceritanya apa hang? Kita strict sangat, nak ikut sangat, melampau-lampau sangat. Nak berlebih kurang sudahlah. Nak sebab ini manusia punya andaian saja, tasamuh. Ini bukan fakta, ini teori. Benda yang kita buat ni semua teori. Tutup mulut ni teori. Belum dibuktikan lagi. Hatta kolah, ulama suruh kaji semula. Betul ke penggunaan air kolah boleh menyebabkan jangkit? Nak kaji semula. Sedangkan kolah ni dianjurkan oleh ulama-ulama zaman dulu. Kerana apa? Kolah menjimatkan air banding paip. Paip buka, kena pula jenis yang buka tak puas hati, mesti nak bunyi kek. Kek bunyi. Keluar terus. Lah kali buka campak kepala paip. Kan? Habis membazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Allah sebut dalam Quran. Sesungguhnya membazir itu amalan setan. Dah kalau ambil uduk ikut amalan setan, dah semayang. Kan? Habis yang tu je sak. Jadi ada pandangan ulama kata lebih baik kolah. Jadi kita kolah ni jimat air banyak. Jadi masjid pun tak payah nak banyak gaduh bayar bil air. Kan? Sebab air masuk ke situ balik. Kan? Basuh tangan apa semua masuk situ balik. Air pun tak jadi mustakmal sebab lebih daripada 2 kolah. Kalau ikutkan itulah yang terbaik. Tapi dah SOP tak boleh. Salam tak boleh. Nampak? Salam pun tak boleh. Kan? Padahal dalam Islam salam tu gugur dosa. Dia ajar, Nabi ajar orang A salam orang B, orang A punya dosa pun gugur, orang B pun punya dosa pun gugur. Ni tak boleh salam dah. Buat style Jepun dah pula dah. Itu. Nampak? Dah. Jadi bukanlah kita petikai dah, tapi kaji semula tengok. Sebab kita nampak gayanya ni, dunia ni seolah-olah dia mengganggu kerja-kerja agama, khususnya Islam. Adakah di sana ada unsur-unsur sabotaj nak anti-Islam? Kita pun semua tahu orang kafir ni, terutama Yahudi dan Nasrani, Allah sebut dalam Quran, mereka takkan reda dengan kamu sampai bila-bila. Takkan reda dengan kita orang Islam sampai bila-bila. Jadi bila datang daripada mereka, jangan terus terima. Kaji dulu tengok. Kan? Sampai umrah tak boleh nak pergi dan sebagainya. Jadi kita minta lah. Sama-sama lah. Bukan makna kita nak kata kita cerdik tak. Kita pun tak kerti juga. Tapi supaya dikaji semula. Kan? Kerana di tempat lain tak ada masalah pula, rapat dan sebagainya. Tapi bahagian nak semayang tak boleh. Yang lagi pelik, kalau ada makan kat masjid tu, time makan rapat. Sebab nak pergi ambil lauk, mana boleh jauh-jauh, rapat. Tapi time semayang jauh. Ada. Oh, jadi time perkara yang fardu tak boleh dekat, time benda yang bukan fardu boleh dekat pula. Jadi macam mana kira? Jadi itu. Jadi biar kita nampak Allah lah, balik kepada Allah. Memanglah kalau ikut dari segi kaedah usul fiqh ataupun kaedah fiqh tu sendiri, memang ada pandangan-pandangan suruh menjaga diri, kemudian orang gunakan dalil fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, dan tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Memanglah kita rujuk pakar kesihatan, tetapi jangan terus rujuk begitu saja tanpa kita memikirkan tentang soal agama juga, sebab ini berkait dengan soal agama. Kan? Jadi kalau kita rujuk daripada ilmu tasawuf, dalam ilmu tasawuf, lagi kamu ada sakit, lagi kuat kamu taat dan ibadat pada Allah. Kalau ikut itu, ikut teori tasawuf. Kan? Sebab dengan sihat, dengan kuatnya taat itu, kamu dapat menyihatkan tubuh badan. Kalau tak sihat berjasadnya, tapi pasti dan pasti sihat rohaninya. Ini masalah. Sekarang dah kira okey lah. Mula-mula PKP dulu lagi lah, habis semua masjid pun tak boleh semayang, kuliah pun tak ada. Kita risau juga. Bila kuliah tak ada, tidak ada tazkiyatun nafs pada diri kita masing-masing. Tidak ada penyucian jiwa, penyucian hati. Kan? Maka takut-takut hati ni jadi berkeladak, kotor. Sebab kita diuji tiap-tiap hari. Diuji dengan sombong, riak dan sebagainya. Kadang-kadang dengan kuliah ni lah, maka hati kita akan terdidik dengan hal-hal agama. Tapi bila semua ni tak ada, ada satu tempat tu lepas-lepas habis dah PKP, dah dilonggarkan, dah boleh semayang, tak ada orang nak datang masjid, sikit.
Tak macam mula-mula dulu. Allah. Nak pam balik bukan senang. Nak tarik orang. Kan? Masjid ni alhamdulillah, saya tengok tadi masuk sembahyang sekira setengah daripada masjid. Kan? Tu baru jarak 1 meter. Kalau jarak 5 meter rasa sampai belakang rasa. Nak ceritanya kan? InsyaAllah. Jadi kata Nabi, turun pada aku ayat, inna fi khalqis samawati wal ard, kata Nabi, sesungguhnya pada ciptaan langit dan juga ciptaan bumi. Maknanya Allah nak suruh kita tengok langit, tengok bumi. Tengok langit, tengok bumi. Allah kata aku cipta langit, aku cipta bumi. Satu persoalan yang timbul, kenapa Allah hanya sebut cipta langit, cipta bumi? Kenapa Allah tak cipta semua? Aku cipta batu, cipta pokok, cipta binatang, cipta ini. Dia kata kalau macam tu penuh lah Quran Ustaz. Betul lah, memang betul. Tapi kenapa tak disimpulkan satu saja? Aku mencipta alam, cukup lah. Alam tu dah merangkumi semua dah. Tapi tak, Allah nyatakan dua benda. Aku cipta langit, aku cipta bumi. Soalannya, kenapa sebut langit, kenapa sebut bumi? Okey, yang tu kita nak bagi nampak dulu persoalan tu. Sekarang persoalan ni letak tepi sekejap. Satu lagi pula, kita biasa dengar daripada kalangan orang tua kita, orang Melayu kita ni, dengan perkataan mengatakan bahawa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul? Sekali lagi dalam ayat ni pun ada perkataan bumi, ada perkataan langit. Soalan nampak macam ada sama dengan soalan yang pertama tadi. Langit dan bumi. Kan? Kenapa pepatah Melayu kita sebut di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Artinya mana saja bumi kamu pijak, tetap kamu pijak bumi Allah, dan mana saja kamu berjalan, kamu tetap di bawah bumbung langit Allah. Maknanya kamu takkan boleh lari daripada kekuasaan Allah. Kamu duduk dalam genggaman Allah. Langit Allah punya, bumi Allah punya. Kalau kamu nak rasa sombong, jangan pijak bumi Allah. Kalau nak lawan Allah, jangan duduk bawah langit Allah. Tak boleh. Gilah mana pun kita tetap berpijak di bumi Allah. Gilah mana pun kita tetap duduk di bawah langit Allah. Dah tu. Kalau itulah, dah kenapa kamu tak nampak Allah? Kenapa masih lagi nampak makhluk? Tu cerita dia. Ada? Tengok hebatnya ciptaan Allah, tak perlu kepada ubah-ubah. Disebut dalam kitab Risalatut Tauhid, karangan Syekh Abdul Ghani Yahya dengan Syekh Omar Yusuf. Dalam kitab tu sebut manusia punya ciptaan ni, rekaan-rekaan manusia ni perlukan kepada inovasi-inovasi. Maknanya pembaharuan-pembaharuan. Contoh macam telefon kita lah. Zaman dulu-dulu macam besar betul air telefon. Bunyi tekan tu sekilo dengar. Tet, tet, tet. Oh, kuatnya bunyi. Nampak? Kuat button dia. Tekan-tekan tenggelam button. Tak boleh buat apa dah. Kan? Dulu. Kemudian inovasi pula, buat lagi, makin lama makin kecil, makin nipis. Sampailah zaman kita tak ada button dah, skrin saja. Oh, 2 kali bunyi tu maknanya nak kena berhenti cepat lah. Jadi skrin tu tak ada button dah. Main slide je. Slide campak telefon. Nampak kuat sangat slide. Nak ceritanya makin diubah suai. Persoalan yang timbul, kenapa ubah suai? Buat je lah terus perfect. Sebab sentiasa tak perfect. Itulah dia. Apa yang manusia buat sentiasa tidak sempurna, sentiasa tidak perfect. Sebab itulah perlu ada pembaharuan. Yang lama dah tak elok, buat baru. Yang baru ni dah paling elok dah. Dah ada lagi baru pula. Yang ni pun tak elok tak terpakai. Macam mana canggih pun. Dengar kata dulu, kerajaan dulu kata nak buat kereta terbang. Jadi ingatkan kereta terbang tu paling hebat dah. Rupanya tak hebat lagi. Mungkin nak ada lagi kereta lagi hebat. Bukan sakat terbang dah, tak tahu macam mana. Lompat ke apa ke tak tahulah. Maknanya akan ada pembaharuan. Itu menunjukkan apa manusia buat tak pernah sempurna. Daripada dulu sampai sekarang. Tapi tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan tengok ciptaan Allah. Pernah ke Allah ubah-ubah ciptaan dia, inovasi? Mana Ustaz? Langit. Kita bangun pagi esok tengok langit. Tengok langit warna biru, awan warna putih. Langit warna biru, awan warna putih bukan baru tahun 2020.
Sejak zaman Nabi Adam langit biru awan putih, sampailah berapa puluh ribu juta tahun dah. Tak pernah diubah. Sebab apa tak ubah? Sebab tak perlu ubah. Sebab ia sudah sempurna, sudah akmal, sudah sempurna, sangat-sangat sempurna. Sebab itu ciptaan Allah. Saya ajak ni supaya kita biar nampak hebatnya Allah. Bila nampak hebatnya Allah, baru tenggelam hebatnya makhluk. Tapi selagi mana kita tak nampak hebatnya Allah, selagi itulah kita tak nampak. Selagi mana kita tak nampak, selagi mana kita nampak hebatnya makhluk, selagi itulah kita tak nampak hebatnya Allah. Duk sibuk tu kagum dengan manusia. Keluar kereta baru, X50. Nampak? Canggih. Bukan salah puji, kan? Kalau makhluk buat kamu boleh puji, dah Allah buat kenapa tak puji lebih lagi? Pujilah Allah. Allah buat ni semua untuk kita tengok pada ciptaan dia, hebatnya Allah, supaya kita nampak Allah. Kan? Itu yang dikira sebagai nampak Allah. Itulah namanya ma'rifah, kenal Allah. Barulah bila kenal ni, dia tunduk hati dia, baru dia sedar siapa dia. Barulah dia merendah diri. Begitulah, sebab itulah kata Nabi, ini kamu fikir saat macam ni, satu saat kamu fikir benda macam ni lah kuliah kita malam ni. Kita fikir ni bukan saat dah ni, lebih banyak saat dah ni. Tapi makna kita fikir malam ni, itu lebih baik daripada kita ibadat selama 1 tahun. Maksudnya bukanlah duduk macam ni tak payah semayang, Ustaz. Bukan. Maksudnya kamu fikir sejenak macam ni lebih baik daripada kamu sembahyang tapi kamu tak pernah fikir. Itu maksudnya. Takut bukan apa tuan-tuan. Takut ibadat kita bukan jadi ibadat, tapi ibadat kita jadi adat. Apa maksud adat? Kebiasaan. Biasa dah, orang semua pergi masjid, kita pergi masjid lah juga. Tapi dia tak faham apa kelebihan duduk di masjid, kenapa solat berjemaah, kenapa angkat takbir, kenapa lafaz Allahu Akbar. Dia tak nampak hikmah-hikmah tu. Yang dia nampak, kena buatlah, ada orang semua buat. Jadi biasa. Kalau biasa tu pada benda yang baik, tak apalah, insya-Allah. Tapi kalau biasa tu pada tempat tak baik, itulah di akhir zaman kita hari ini, dosa akan dipandang biasa. Maka dosa tak nampak dosa dah. Contoh, isteri kita atau anak perempuan kita pakai baju lengan pendek, nampak lengan. Ni dosa ke tak dosa ni? Aurat perempuan tak kat mana? Mazhab kita Imam Syafi'i sampai pergelangan tangan. Tapi anak kita perempuan pakai baju lengan pendek, ayah kain kopiah, pergi masjid bawa tasbih, mana sampai orang ajak sembang tak mau. Mana. Ayah anak akan baju lengan pendek pergi kedai. Dia bukan pakai skirt, Ustaz. Dia bukan pakai bikini. Memanglah, tapi staraf dah. Bila dedah aurat, tak kira lah pakai baju lengan pendek ke, staraf dah dengan bikini di Hawaii, di tepi pantai, sama dah. Dedah aurat juga. Dosa juga hukum dia. Bukan kira sikit ke banyak. Bila mu dedah aurat, dosa dah. Kan? Sebab apa? Kejahilan. Sebab dia tak sedar bahawa, salah ke? Dia kata, dosa ke? Sebab apa? Sebab benda ni dah nampak biasa, nampak normal di keliling kita. Tak ada orang yang tegur. Itu masalah. Tak ada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nampak? Macam mana nak jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas? Macam mana kamu nak jadi umat yang terbaik? Kerana nak syarat jadi umat terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ajak orang buat benda baik dan cegah orang buat munkar. Tapi tak ada teguran dah hari ni. Ikutlah. Itu hal dia, bukan hal saya. Tak ada kena-mengena dengan saya. Nafsi-nafsi lah. Masing-masing lah. Ini ialah sebab jadi macam inilah Allah turunkan bala pada kita, turunkan ujian pada kita, supaya Allah nak kita bersatu balik untuk menjalankan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebab kita dah jauh daripada ni. Kan? Ada anak-anak muda lelaki rambut color merah tu. Kita buat tak kisah sebab bukan anak kita. Kan? Cuba ambil peranan. Tak reti lah Ustaz nak dakwah ayat Quran, bukan saya hafal, hadis pun bukan hafal. Tak semesti dakwah dengan jalan ayat Quran hadis. Dalam istilah menyampaikan dakwah ni, dia ada satu istilah, boleh perli dengan tujuan niat yang baik. Perli supaya dia terasa hati.
Terasa hati untuk kembali kepada jalan yang benar. Boleh, tak ada masalah. Kan? Kita driver taksi, budak tu nak pergi bandar, nak pergi jalan. Dia masuk taksi kita. Kita pun toleh belakang tengok rambut color merah. Kita tu, Allahu Akbar. Nah, budak pun tanya, awak pakcik? Dah, aku ingat beruk mana? Amboi pakcik cakap saya beruk. Dah lah rambut color merah, dia kata. Jadi budak tu terasa tak? Terasa lah. Terasa dan dia pun fikir, ish, macam beruk ke? Aku ingat lawa, dia pun macam beruk orang kata. Tak apa lagi. Dia pun pergi kedai makan, singgah. Turun dari situ pergi kedai makan. Nah, baru nak order makan, waiter datang lah. Waiter tak nampak lagi muka dia, tengok kertas tu. Mau makan apa? Kan? Dia pun kata-kata tengok muka, tengok astagfirullahalazim kata. Allah, waiter tu nak azan dah. Kenapa ingat jembalang ni kata. Jembalang pula bubur. Lama-lama kalau 2-3 orang cakap macam tu, lama-lama dia mikir tak? Seorang kata beruk, seorang kata jembalang. Nama aku tukar balik hitam lah. Tu sekurang-kurang mana ada kesan. Orang kata zaman sekarang panggil apa? Tarbiyah sentak. Tak kira sentak tak sentak, sekurang-kurangnya ada sumbangan kita untuk betulkan masyarakat kita. Daripada kita diamkan aja, kemudian kita cakap belakang. Apa dapat? Tengok ni. Apa benda rambut merah? Tahu dah dia rambut merah, tapi siapa nak tegur dia? Nampak? Ni macam batu duduk tengah jalan, batu komplain. Dia duduk tepi, ramai-ramai kat tepi jalan, dia tengok batu. Bodoh batu ni duduk tengah jalan. Accident lah. Ramai-ramai duduk mogok tepi tu. Batu pula tiba-tiba boleh cakap, bodoh, angkatlah aku tak tepi bengong. Nampak? Aku bukan boleh jalan sendiri. Maksudnya begitu. Maknanya ambil peranan dalam untuk menolong umat agama kita. Siapa lagi nak tolong Islam kalau bukan daripada orang Islam? Kan? Tapi kita hari ni dah terdidik dengan cara barat kafir laknatullah ni, nafsi-nafsi masing-masing. Kan? Jadi kita ubah. Kita fikirlah tentang kejadian alam ciptaan Allah, tentang apa yang Allah uji ke atas kita dengan segala penyakit dan sebagainya, kerana Allah buat semua ni untuk perbetulkan balik kehidupan kita. Bukan untuk menyusahkan kita, tapi sebenarnya nak betulkan balik kehidupan agama kita, insya-Allah. Jadi kita ambillah nasihat daripada kitab Jahrul Mahub ni, moga-moga memberi, kalau tak banyak pun sedikit kefahaman kepada kita, supaya menjentik hati kita untuk buat lebih baik dan lebih baik dari masa akan datang. Dan tuan-tuan doalah. Tak semestinya doa ni dengan bahasa Arab. Kalau doa bahasa Arab tapi kalau kita tak faham, tak jadi juga. Tak apa, doa bahasa Melayu tak apa. Kita doa, amalkan doa ni, ya Allah, jadikanlah aku pada hari ini lebih baik daripada semalam, dan jadikanlah hari esok lebih baik daripada hari ini. Moga-moga dengan berkat doa tu, hidup kita semakin baik dan semakin baik, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itulah pada malam ni. Dan macam biasa di luar sana tu ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi bolehlah pakat-pakat tuan-tuan, niatlah membeli sambil menderma. Niatlah membeli sambil. Saya tak pasti Telur Masin tu ada ke tidak, sebab baru-baru ni itik kami ni merajuk. Itik pun pandai merajuk. Ingatkan toke itik je merajuk. Itik pun merajuk. Dia tak nak bertelur. Jadi tak tahulah ada berapa banyak dia. Entah bawa tak tahu. Jadi bolehlah tengok-tengok, beli sambil menderma untuk bantu perjuangan sekolah Ustaz Siddiq. Moga-moga dengan hasil bantuan tuan-tuan yang membeli produk kami ni, kami dapat meneruskan perjuangan sekolah kami sehingga dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang untuk terus membimbing umat kita kepada jalan kebenaran, jalan yang betul, insya-Allah. Dan moga-moga kita semua berpimpin tangan nanti masuk ke dalam syurga Allah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal
qulubal khashiin, wa a'malana a'malas solihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.